kita bukan jatuh ditimpa tangga tau. Jatuh ditimpa tangga dihenyak. dihenyak, digelek dengan steamroller semua ada. So this is the first project dekat Sepang lah kan? Okay, the first project. But this is project yang keberapa since you jadi contractor? More than 20. Kenapa kontraktor? Memang saya terdidik dengan keluarga yang bisnes. Sebenarnya mak ayah saya cikgu, tapi pada masa yang sama mak saya ada kedai makan. Okay, so dah terbiasa dengan kehidupan bisnes kan. Satu, yang kedua, daripada kecil memang saya punya ambition adalah masa tu saya suka tengok cerita Dynasty, dengan lagi satu cerita yang Datuk Jalaluddin Hassan tu jadi bos dia. Is a big contractor empire kan. Yang kedua, saya memang daripada kecil adalah saya minat nak jadi arkitek. Apply UPU tu, pilihan pertama sampai pilihan kelima tu semua HBP USM, tapi tak dapat. Tengok UPM ada baru buka batch untuk landscape architect, so saya apply lah. Habis belajar, saya kerja sekejap sahaja dengan consultant landscape. Kemudian saya join UEM 6 tahun lebih kurang. 2016 tu bila you start jadi kontraktor, apa cabaran Wan ketika hendak mengembangkan perniagaan? Bila kita nak expand dengan cepat, tiba-tiba job banyak, so kita memerlukan subkontraktor dan sebagainya. Biasanya kita akan ambil kawan-kawan kita lah jadi subkontraktor, sebab kita nak tolong kawan kan. Lagi satu, konon-konon kita rasa kawan kita ni boleh tolong kita, tapi sebenarnya yang ni lah yang buat masalah. Kami tak pernah total sub tau. Kita sub ikut trade, tapi kadang-kadang dalam trade yang dia punya tu pun dia masih lagi buat kerja tak elok, ataupun dia buat lari duit. Sahabat subkontraktor tadi buat kerja tak elok, habislah juga semua keuntungan lah. Baru sekejap boleh ketawa-ketawa, kata tak banyak lah. Tapi sebenarnya waktu dalam fasa menghadap tu, adakah kegurian tu memang betul tak banyak lah, ataupun sebenarnya lain pada waktu memang banyak lah. Sebab apa, itulah kita punya untung sebenarnya kan, tapi kita dah guna untung kita untuk cover kesalahan orang lain. The first lesson learned bila perlu menghadapi kerugian di atas kecuaian atau kesilapan orang lain. Itulah penting pemantauan, memang kena pantau betul-betul. Yang kedua adalah, tak kisahlah kawan kita ke subkontraktor kita ke, bila dia datang dekat kita, dia kata dia boleh buat kerja, kita kena tengok ni. Sebelum PKP pernah jatuh sikit, berjaya bangkit semula, dan PKP mengalami lagi satu fasa kejatuhan. Sangat teruk. Lebih teruk daripada sebelum itu. Kira yang paling teruk lah sepanjang jadi kontraktor. Berapa teruk? Sebelum PKP, kami lah kot the only kontraktor yang ada office dan yard dalam golf course dalam Malaysia ni. Tapi bila PKP semua tu tak adalah kan, kita punya showroom apa semua kita terpaksa lepaskan lah. Kita cut loss tu sebelum dia menjadi lebih teruk kan. During PKP saya realise tak, sebenarnya tak perlu pun office yang besar-besar, sebab walk-in ni sebenarnya tak berlaku sangat pun. Sekarang rasa begitu. Tapi bila sudah biasa berada dalam office yang luxury, yang cozy, yang menjadi kita punya pride, kita tidak sangka tiba-tiba kita terpaksa mengambil satu keputusan untuk keluar daripada kawasan comfort zone kita, dan kita perlu memasuki satu zon baharu. Apa perasaan ketika masuk zon baharu? Sebenarnya sedih lah kan. Masa tu sedih lah, mula-mula tu sedih lah. Cuma sebab kita rasa macam kita tengah build up nak masuk ke fasa, kalau kata COVID tu tak berlaku, itulah kita punya starting point, kita nak expand into lebih besar. Memang sedih lah, tapi pada masa yang sama is a blessing sebenarnya. Sebab daripada situ kita boleh duduk, kita boleh nilai balik. Setelah kita menyerahkan kunci pejabat kepada landlord, apa perasaan? Lega kerana kita tahu untuk bulan-bulan berikutnya kita tak ada satu bebanan yang kita nak kena tanggung. Jadi duit tu kita boleh guna untuk cover benda lain. Saya selalu ingat bahawa setiap benda yang berlaku ni sebenarnya ditentukan oleh Tuhan. Kadang-kadang ada benda yang kita tak akan faham waktu kejadian tu berlaku, tapi kita akan nampak hikmah dia mungkin 2-3 tahun selepas tu. Macam ni lah juga, kenapa PKP ni berlaku, kenapa dia tak bagi saya expand at that time. Mungkin waktu tu kita punya SOP pun tunggal langgang lagi. Kita punya candidate orang yang kita rasa kita boleh bawa bersama-sama kita waktu tu adalah orang yang salah. Kita tak nampak lagi waktu tu, tapi 2 tahun 3 tahun lepas tu kita nampak, oh patutlah Tuhan tak bagi. Kalau kita stay dalam path tu, kita akan jumpa gaul. Bila kita fikir balik setiap kejadian yang Allah jadi, waktu masa awal-awal saya start balik bisnes, kita seorang-seorang kita tak larang nak buat. Kita nak kena market, kita nak kena go for design, kita pada masa yang sama kita nak kena entertain klien, kita nak kena come up with
all dia punya documentation. Jadi dekat site kita perlukan orang lain, and then macam contoh kilang, kita perlukan satu orang partner untuk support kita in term of production. Kita berjumpa orang-orang yang tidak amanah ketika itu, tetapi bila kita fikir balik, Tuhan temukan dulu supaya kita boleh manage di masa hadapan. Kita jumpa orang-orang yang ada red flag macam ni, awal-awal kita dah tahu dah, okay, ni red flag, ni red flag, ni red flag. Allah sengaja menemukan kita dengan orang yang salah supaya kita dapat belajar sesuatu dan mengurangkan risiko yang di lebih masa hadapan. Di masa hadapan dengan menemukan kita dengan orang-orang yang betul. Ramai kawan-kawan kontraktor kita yang terkesan kerana PKP. Apa yang Wan nak cakapkan pada mereka? Nasihat saya sebenarnya adalah, yang pertama, kalau antara hubungan kita dengan klien adalah, satu, kita jangan lari. Stay responsible, jangan sorok, terangkan, ceritakan perkara sebenar dengan klien. Klien yang okey dia akan terima. Klien yang tak okey, tak okey lah. Ada juga klien tak okey. Yang kedua, jangan menangis sorang-sorang. Cari kawan. Sekurang-kurangnya kawan-kawan untuk tolong menangis sama-sama. Kurang-kurangnya lah. Dia ada waktu kita perlu menangis sorang-sorang. Ada waktu kita perlu menangis dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab selalunya kalau kita menangis dengan kawan ni, in the end dia akan boleh ketawa balik. Sebab kadang-kadang solution tu datang daripada kawan. Bila kita ada circle yang bagus, kita ada circle yang betul, kita boleh suarakan sebenarnya masalah kita. Ada rakan-rakan kontraktor kita dekat luar sana, akibat PKP tidak dapat menyiapkan projek, tidak dapat menampung lagi kos projek. Kadang-kadang mereka ada rasa satu low esteem, especially terutama apabila pelanggan mereka bawa mereka ke muka pengadilan, perundangan, ataupun memviralkan mereka di media sosial hingga mereka malu untuk tampil keluar. Perkara pertama, mesti kena duduk sit down dengan klien, cerita benda yang sebenar. Cerita tu memang susah. Memang jujur cakap, kita nak mula cakap dengan klien kita bahawa, bos, sebenarnya saya nak jumpa bos ni, saya nak cerita kita ada masalah internal. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat sukar. Benda tu melibatkan repo kita punya nama baik. Ada klien mungkin dia terus hantam kita lah. Ada klien dia mungkin terus terminate kita. Ada klien mungkin dia okey. Tapi kita cuba sebaik mungkin kita explain the thing. And then kita explain the thing bukan sekadar kita menyalahkan kita punya subcontractor tadi sahaja. Tapi kita come out dengan action plan. Apa kita nak buat untuk cover up benda yang masalah ni. Untuk kita baiki lah. Yang tu penting sebenarnya. Cantik hari ni weather. Cuaca hari ni mendung, tak panas tapi tak hujan. So bila expect siap? We plan to deliver before puasa. Kenapa lightweight steel frame? Yang pertama, benda lightweight steel frame ni dia adalah teknologi yang telah terbukti sebenarnya di luar negara. Macam Australia, New Zealand, even US pun dia pakai frame. Cuma US ni dia beza sebab dia pakai pine frame kayu lah. And then macam Australia dengan New Zealand dia pakai macam yang kita pakai ni lah, lightweight steel. Okay, di Malaysia kerana kita nak cuba bagi solution yang lebih baik pada pengguna, solution terhadap satu kos, yang kedua terhadap masa pembinaan, yang ketiga adalah construction yang based pada lightweight steel ni dia crack proof. Lightweight steel frame ni adalah kerangka besi ringan. Dia adalah sistem rangka bangunan menggunakan besi bergalvani tahan karat yang ringan tetapi kukuh. Kan macam conventional method kan, kita ada tiang, beam yang di dalamnya ada besi dan kita ikat dengan konkrit. So sekarang ni tanpa besi, tanpa konkrit, bagaimana menggunakan teknologi ini dia masih mampu memikul fungsi yang sama, iaitu memegang beban dan mentransferkan beban tersebut ke bawah tanah. Dia sebenarnya daripada design, sistem rangka ni adalah dikira secara terperinci oleh software. So daripada software ni dia akan kira berapa load sebenarnya, dead load rumah ni berapa, dynamic load berapa. Mula-mula owner rumah dia just cakap dia nak design macam mana, ruang dia macam mana. So mula-mula kalau dia nak buat rumah, dia cuma cakap dia nak konsep. Okey, betul. Daripada konsep, daripada saiz dan daripada bajet yang klien kita kemukakan, daripada itu kita akan develop untuk dia draft dulu lah. So ini konsep apa ni? Yang ni adalah nampak macam rumah kampung, tradisional Melayu sebenarnya. Rumah ni sebenarnya dia akan kelihatan nanti bila end result dia akan nampak macam rumah kampung, rumah kayu. Adakah kerana rumah kampung tu dia buat tinggi atau ada sebab-sebab lain? Okey, satu adalah memang rumah kampung dulu-dulu, kalau kita tengok pada design dulu-dulu, memang rumah kampung, rumah especially tradisional Melayu lah, memang dibuat tinggi. Penempatan asal orang Melayu dulu kan
tepi-tepi sungai kan, dia nak prevent daripada banjir. Jadi lama kelamaan dia dah adapt dalam design. Design tu kita dah selesa lah. Pada ujung 2021 dulu yang banjir besar tu pun kawasan sini pun banjir juga. Jadi nak prevent daripada kejadian yang sama berulang lah. Sini bukan kawasan prone banjir, cuma kejadian yang macam kes terpencil macam 2021 kan. So selain daripada mengambil ciri-ciri tradisional rumah kampung, fungsinya juga adalah untuk orang cakap mengurangkan risiko sekiranya banjir berlaku. Betul. Yang ketiga, dia nak save ruang lah. Bawah rumah kita boleh letak parking. Ya, saya nampak ni dia boleh taruh parking, tapi kalau kita tengok dekat belakang ni pun 9 kaki Wan. 9 adalah tiang konvensional saja. Kalau ikut lantai 10 lah. Maknanya esok-esok kalau dia nak tambah nak buat ruang kat bawah ni pun boleh. Nak buat majlis kahwin pun boleh. Nak buat raya-raya pun boleh. Jadi bawah ni akan jadi multifunction lah. Rumah tradisional Melayu lah, rumah kampung kebanyakannya memang multifunction sebenarnya. Kalau ikut betul. So daripada konsep ini, selalunya kalau kita buat rumah, katalah pemilik rumah kata okey, dia nak konsep contohnya macam ni, dia nak konsep kampung. So kita kasih dia, kita kata perspektif kan, perspektif drawing. Okey, dia dah setuju, dia nak taruh, saya nampak siap kayu manis sekali ada kan. Tunjuk langit. Bila dia dah agreed basically dengan reka bentuk perspektif macam gini, barulah kita buat floor plan. Betul. So daripada floor plan ini baru you kira dia punya footing, dia punya structure. Betul. Ini floor plan ini dia ada spesifik software ke yang perlu digunakan untuk teknologi yang begini? Okey, kalau untuk dia punya draft floor plan dia, kita akan pakai macam biasalah, kita pakai CAD lah. Kemudian bila masuk kepada dia punya sistem rangka sendiri, dia ada software khas dia. So baik kena transfer software lah. Betul, dia kena buat drawing tu. Software yang tu dia tak boleh buat. Tak ada, dia memang khas untuk dia. Okey. So bila kita dah buat dia punya design, dah buat floor design dia dah agreed, kita dah kira dia punya structure macam mana. Sistem yang software tadi yang akan mengira dia punya load ke? Betul. Dan apabila dia telah mengambil kira dia punya load, baru you transfer tu kilang untuk manufacturer. Betul. Software tadi tu dia akan kira load, dia akan kira berapa banyak joist nak pakai. Joist ni adalah bahasa Melayu yang kita panggil api lega. Yang bawah tu beam tu adalah alang lah. Saya suka guna term Melayu sebenarnya. Betul, nak rumah tradisional. Lagi pula rumah tradisional. So yang kat belakang kita tu, yang bawah tu adalah beam ataupun alang, yang atas dia tu adalah joist. Okey. Kalau conventional method, kita tak ada gelega tu kan? Betul. Kita cuma ada 4 alang atau 4 beam. Lepas tu kita letak slab kan. So yang ini dia tak buat slab, dia cuma taruh beam. Betul. Lepas tu dia taruh joist. Betul. Joist tu kita panggil gelega kan. Atas gelega baru ada papan lantai. Oh, dia totally tak ada batu. Tak ada. Tak ada simen. Tak payah dah. Tak ada pasir. Tak payah. Tak payah konkrit. Tak payah. Konkrit hanya perlu untuk dia punya footing dengan tiang sahaja. Jadi tak berabuk lah. Yes. Kurang wastage. Kalau dia punya, saya tak pasti dia punya green index dia berapa lah yang ni. Tapi is a part of green punya sesuai lah dengan kita nak buat ESG yes. kan. Adakah kilang keluarkan by batch, macam bila nak buat first floor, dia keluarkan first floor dulu, ataupun dia kira the whole thing and manufacturer the whole structure? Okey, yang tu bergantung kepada projek tu punya movement, projek tu punya pergerakan macam mana lah. Kalau let's say, kalau kita punya normally sebab dia terikat dengan kewangan kan, dengan projek punya financial, let's say kalau dia ikut cash flow, kalau satu, yang kedua dia ikut kita punya progress punya schedule lah. Kalau macam let's say untuk canggang satu ni, dia punya pergerakan dia adalah bermula daripada bawah. So kilang akan produce structure lantai dulu, dan kemudian baru kita pergi pada structure dinding. Bila siap dah cantum, baru kita come out dengan structure bumbung pula. Alright. Kalau contoh kita buat konvensional, kita pakai brick and mortar, untuk kita sampai ke fasa beam ni kan, selalunya it takes berapa lama? Kita akan ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu untuk selesaikan dia punya footing. Tiang akan ambil masa lebih kurang dalam 4-5 hari, and then curing dia about 1 atau 2 minggu. Kemudian kita baru nak buat slab ni. Slab ni nak ambil masa untuk buat dia punya formwork pun akan makan masa sekurang-kurangnya seminggu. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya masa dalam tempoh 6 bulan lah minimum. Kalau nak sampai ke peringkat ni. Kalau untuk satu rumah, selalunya dalam 8 ke 10 bulan lah kalau konvensional. Kalau termasuk weather, kita ambil calculation weather. Paling cepat kalau tak ada masalah, time frame selalunya dalam 6 hingga 8 bulan baru siap.
berbanding menggunakan teknologi. Okey, LGSF ni untuk kes canggang ni dia lain sebab dia ada, kita panggil hybrid lah, dia ada mix and match, dia ada guna konvensional, dia ada guna LGSF. Tapi kalau kita ambil kira LGSF dia punya part sahaja, rangka-rangka lantai, struktur lantai ni pengeluaran di kilang hanya mengambil masa kurang dari 5 hari. Maknanya 1 minggu di kilang. Pemasangan ambil masa lebih kurang seminggu lah. Oh, maknanya dalam tempoh 1 bulan boleh dah siap boleh untuk nampak dia punya rangka. structure. Yes. Wow, okey. Kalau konvensional tu selalunya 3-4 bulan baru nampak dia punya. Kalau dia punya ikut frame. betul-betul based pada ideal situation, rumah yang sebesar ni 2,500 square feet ni, kita boleh siapkan the whole thing less than 4 months. Okey. Itu ideal lah. Daripada segi masa, dia menjimatkan masa. Sangat menjimatkan. Daripada segi pencemaran, kita nampaklah tak ada habuk, clean, bersih. Betul. Daripada segi kos, okey, kos sebenarnya dia jimat daripada labor. Tapi bahan dia per square feet dia mahal lah pada batu bata. Tapi kita timbal balik dengan jumlah masa labor yang kita pakai untuk installation apa semua ni, sebenarnya dia lebih jimat daripada konvensional. Kalau dari segi masa, kita dapat menjimatkan tempoh lebih kurang 50%. Labor cost nampaklah dia menjimatkan masa. Betul. Tapi kalau daripada segi material, sebab dia banyak pakai besi. Betul. Macam mana kita nak justify yang material menggunakan lightweight ini lebih murah daripada konvensional yang mortar, brick dan simen itu? Kita tak boleh compare dia square feet to square feet material. Dia kena ambil the whole project punya calculation. Sebab jimatan kita yang paling banyak adalah dekat labor. Satu. Yang kedua adalah wastage. Tak adalah kita berlaku terlebih beli pasir, lepas tu pasir tu kena buang. Habis construction, batu bata separuh lori lagi nak kena dibawa. Project lebih tepat. In term of dia punya durability end product, kita tengok problem yang berlaku dekat Malaysia ni biasanya adalah reclaim land. Okey, banyak tanah reclaim yang tidak ditunggu masa yang betul bila dia mampat. What happen is lepas rumah dah siap, dah dapat kunci, after 2 years tak sampai pun rumah dah start crack. Yang ni insya-Allah tidak berlaku dengan LGSF sebab dia rangka ni dia pegang keseluruhan dan dia tak ada masalah crack structure sebab dia memang rangka, tu whole rangka kan. Kalau in term of gempa bumi, kita negara Malaysia ni semakin ke arah Pacific Fire Ring tu. So lama kelamaan kita akan merasa juga gegaran tu. Jadi LGSF sebenarnya pada saya adalah future untuk construction di masa hadapan lah. Ini soalan layman lah kadang-kadang orang tanya, ini kalau macam ini sekali hujan petir, kira-kiranya berlaku. Petir. Adakah ia boleh mengancam keselamatan pekerja ataupun material itu sendiri? Sebenarnya ada report ni daripada Australia. Dia tak ada masalah pun. Cuma macam precautious, kita memang bila berlaku ribut petir ke apa, kita memang tak jalan kerja lah untuk keselamatan kan. Tapi in term of rumah ni sendiri, nanti bila dia dah sampai ke peringkat yang sepatutnya, kita akan tetap kena buat juga earthing. Semua tu kena buat. Itu dia punya macam in terms of protection lah. Dia. Finishing dia macam mana? Adakah kita boleh menggunakan finishing sama seperti finishing untuk rumah konvensional? Kita boleh guna tile ke? LGSF ni dia versatile sebenarnya. Sebab dia sistem rangka. Macam sekarang kita ada banyak pilihan finishing. Macam contoh Canggang 1 ni, dia punya konsep adalah konsep tradisional Melayu. Rumah ni akan kelihatan seperti rumah papan, tapi kita bukan pakai kayu. Lantai dia masih pakai tiles. Boleh pakai tiles di atas floorboard, tak ada masalah. Dinding dia kita masih pakai cement board dan kita boleh pakai smart plank. Kita boleh pakai Shera plank pun boleh, tak ada masalah. Maknanya finishing dia masih boleh mengekalkan finishing macam sebab kadang-kadang ada yang takut tak boleh letak tile ke. Tak ada masalah. Kalau konvensional, beban yang dipikul oleh rumah tersebut lebih kurang 10 tan. Contohlah, contoh lantai tadi untuk berapa square foot punya lebih kurang let's say yang ni lebih kurang kata untuk lantai utama dia lebih kurang 2,000 square feet. Kalau 2,000 square foot tu dia memikul beban 10 tan. Tapi kalau kita menggunakan teknologi lightweight ini, dia hanya memikul 3,5 ke 4 tan macam tu. Kalau katakanlah saya nak buat chalet
dekat tepi pantai. Sesuai ke? Okey, ini adalah isu sebenarnya yang kami cuba nak educate user sebenarnya, sebab selepas daripada peristiwa COVID ni, kecenderungan pelanggan kita nak buat tiny home banyak tau. Permintaan banyak tiny home, dan apa yang berlaku adalah kita nampak ada sebahagian sahabat-sahabat kontraktor kita lah, dia guna besi hollow untuk sebagai rangka rumah. Tak kisahlah di lereng bukit ke di tepi pantai, on which is benda tu sebenarnya tidak digalakkan lah, sebab dia punya jangka hayat hollow ni dia pendek, dia makan karat. Berbanding dengan JI, yang ni galvanized iron ni memang sebab dia pun dah nama galvanized kan, dia memang kalis karat yang memang sesuai lah kalau tepi laut. And then bergantung kepada manufacture besi. Okay, bergantung kepada pengilang besi. Nak kata ringan. Jaminan dia macam mana lah. Kalau secara kasarnya 50 tahun, 60 tahun dia boleh tahan. 50-60 tahun pun dah lama sebenarnya. Kalau kata disebabkan dia lightweight, rumah ni, rangka ni kita boleh buat sebagai rumah terapung. Kalau kita buat di atas puntun. Kalau rumah konvensional sedia ada sekarang, katalah kita nak buat extension. Rumah konvensional itu sekiranya kita hendak menggunakan lightweight ini, boleh kan? Tak ada masalah. Okay. Cara nak mengikatnya bagaimana? Kita akan bolt dia guna wall plug lah. Ada kes yang mungkin kita perlu dia kena ada structure dia sendiri. Maksudnya dia adalah self-sustain punya dia tidak structure. mengikat lah dengan, dia tak ikat dengan body rumah. Cuma dia hanya termination in term of cosmetic je, nampak dia satu rumah. Which is kalau apa-apa berlaku kepada dia atau berlaku kepada rumah asal, dia tak ganggu yang ni. Kalau kes-kes kebakaran. Okey, bahan-bahan yang kita pakai setakat ni, bahan-bahan yang kita pakai, let's say kita pakai cement board apa semua, kebanyakannya semua kelas O. So dia ada 1 jam kan, bomba certificate. Boleh tak Wan bagi sekurang-kurangnya 3 tip kepada pemilik rumah di luar sana, cara yang betul untuk melantik kontraktor? Pemilik rumah ni lantiklah perunding dulu. Perunding binaan. Perunding dulu untuk yang akan tolong dia govern kontraktor ni. Tapi kita pun faham kadang-kadang itu melibatkan kos kan. Sebaiknya macam itulah. Yang kedua, pemilik rumah ni pun sebenarnya kena buat due diligence lah. Kontraktor yang mana yang approach dia tu, dia kena due diligence, check dulu betul ke tak kontraktor ni, hasil dia sebelum ni macam mana, siapa circle dia, siapa yang kita boleh referencekan dia ni dengan siapa. Kadang-kadang kita tak boleh nak rely dekat hasil kerja, tak boleh juga, sebab kadang-kadang hasil kerja ada setengah subkontraktor, saya cerita subkontraktor yang kita lalu dululah, dia punya hasil kerja memang dia buat interior untuk satu VIP ni, betul. Dia punya cerita tu betul, tapi it was 3 years ago yang keadaan waktu itu, keadaan dia bukanlah tersepit dalam kewangan yang dia sekarang ni, dia setengah cari duit sahaja untuk dia lari. Okey, mana macam tu. Kita kena tengok macam tu. Yang pandai menguruskan wang supaya deposit yang diterima atau bayar yang diterima memang digunakan sepenuhnya untuk projek tersebut, bukan untuk mengcover balik masalah-masalah kewangan yang lain. Yang paling penting avoid kontraktor parti. Yang ni paling penting. Berpandukan kepada individu ataupun grup-grup kontraktor yang betul kan. Contoh dia macam tengok My Contractor ke, daripada situ, sebab dalam satu perkumpulan macam tu biasanya kita dah buat due diligence dulu. So yang ada yang dalam tu insya-Allah yang genuine lah, daripada yang tak tentu hala ni. Sebenarnya masa saya bangunkan My Contractor adalah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Saya kesian kadang-kadang pemilik-pemilik rumah yang datang kepada saya menceritakan masalah mereka. Ada yang nombor 1, itu sahajalah duit yang dia ada. Itulah duit pension dia, itulah duit gratuity dia yang dia laburkan sepenuhnya untuk dapat rumah. At the end, dia silap lantik kontraktor ataupun dia tidak pandai menguruskan kontraktor. Akhirnya sekarang dia terpaksa menumpang di rumah orang lain. Aduh, kesiannya. Duit yang dilaburkan tinggal rangka yang dah rosak, yang kalau dia nak repair semula pun memakan lebih banyak kos. Ada yang dia berhadapan dengan masalah emosi. Dia rasa diri dia sangat bodoh, membuat kecuaian dan dia tidak dapat memaafkan diri dia. Menyedari masalah-masalah tersilap lantik kontraktor inilah antara sebab saya membangunkan My Contractor untuk nombor 1,
memberi pemilik rumah lebih banyak pilihan kontraktor-kontraktor yang telah disaring. Tekanlah mereka melantik kontraktor tersebut dan kontraktor tersebut menghadapi masalah. Sekurang-kurangnya kontraktor ini mempunyai circle yang boleh datang membantunya. Nombor betul. satu. Nombor dua, my kontraktor juga saya bangunkan untuk memasarkan kontraktor-kontraktor yang saya tahu memang mempunyai niat yang betul untuk masuk dalam industri. Dan yang ketiganya, saya gunakan juga platform My Contractor itu untuk memberi panduan kepada orang-orang luar di sana yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang bagaimana menguruskan kontraktor. Sebenarnya sebelum bangkit daripada PKP dulu pun kami pun mengalami kesukaran juga sebenarnya, sangat sukar. Dia PKP tu, lepas tu fasa selepas PKP pun kita ada fasa, kita lalu fasa kesukaran dengan partner-partner. Jadi kita bukan jatuh di timpa tangga tau, jatuh di timpa tangga dihenyak dihenyak, digelek dengan steamroller semua ada, tapi di ujung terbenam dalam selut tu kita nampak ada tangan yang menarik kita keluar, iaitu platform My Contractor ni lah yang diusahakan oleh Puan Mahnum kan, dan kawan-kawan yang lain. Jadi kita nampak platform ni sangat-sangat membantulah. Jadi in term of kami sebagai kontraktor, platform ni adalah sebagai kita punya shoulder to cry on, satu. Yang kedua, kita punya bantuan hayat. Bukan in term of dalam bentuk monetary, tapi macam-macam benda. Yang ketiga, kepada user lah, kepada pemilik-pemilik rumah. Platform My Contractor ni pada saya adalah satu cara yang terbaik untuk funneling, saya panggil apa, menyaring sebahagian daripada prospek kontraktor anda. Jadi sekurang-kurangnya risiko, sebahagian besar risiko kontraktor nak lari tu dah tak wujud, sebab kami sebagai kontraktor pun kita pun segan lah, kita duduk dalam kita duduk menjaga dalam kan. It's like orang kata kena committed dan buat mahu tak mahu terpaksa memastikan pelaksanaan itu dilakukan. Sebab kita bukan bawa nama baik kita saja tau, kita bawa nama baik grup dan kita bawa nama baik Puan Mahnum sekali. Jadi kontraktor yang genuine yang duduk dalam ni kita pun secara adabnya kita segan lah nak buat benda bukan-bukan ni. Jadi sekurang-kurangnya pemilik-pemilik rumah dah tahu, sekurang-kurangnya funneling ni 50% dah dapat yang genuine, insyaAllah. Cuma kalau berlaku hiccup ketika dalam construction tu, adalah tempat akan ada hiccup, pasti. Kita tak boleh jamin 100%. Sebab ideal dalam kertas adalah ideal, tapi in real life dia akan berlaku hiccup. Hiccup ni dia boleh jadi sekecil-kecil. Kita punya budak plaster ceiling malam tadi bergaduh dengan isteri dia, hari ni kerja dia tak sememeh, tak cantik sememeh, dia boleh jadi sekecil tu hiccup, tetap hiccup kan. Tapi benda-benda macam ni, risiko kepada kontraktor nak lari tu dah tak ada, insyaAllah. Sekurang-kurangnya lah. Sebab kalau kontraktor yang bukan di bawah My Contractor ni, saya pun tak boleh lah nak cakap. Saya tak kenal kan. Sekurang-kurangnya ada rasa selamat di situ, ada sikit lah, adalah tempat untuk tuju. Sekarang dengan teknologi baru yang dapat membantu ramai pemilik bangunan, terutama pemilik bangunan rumah, untuk membina rumah dalam tempoh masa yang singkat, lebih berkualiti, membantu alam kita menjadi lebih sihat, dan daripada segi kos pun dia sebenarnya dapat membantu daripada segi kos. Apa visi Ecotech dalam sektor perumahan? Okey, kita berazam untuk menjadi player yang terbaik, yang bawa niche untuk like steel frame punya construction dekat Malaysia. Sebab benda ni sebenarnya, teknologi ni bukan teknologi baru, teknologi yang proven. Cuma dekat Malaysia dia belum popular disebabkan kita bawa masih brick and mortar kan. So kita bawa teknologi yang ni supaya kita dapat akses lebih banyak golongan yang memerlukan rumah ni, yang bajet dia kecil. Kita cuba bagi rumah mampu milik tau. Mampu milik doesn't mean dia murah.
Okey, tapi dia mampu milik oleh pelbagai segmen. Mungkin mampu milik dari segi banglo dan mampu milik daripada tiny home. Dan kita cuba pelbagaikan kita punya spektrum klien lah, daripada pemilik individu kepada pengusaha chalet, kepada mungkin pergi kepada bangunan-bangunan komersial. Kita punya perancangan apabila sampai kepada masa yang diizinkan oleh Allah, kita nak build up team of small installer contractor ni untuk jadi feeder, di mana kita akan lebih fokus kepada manufacturing, dan kita bina usahawan-usahawan baru yang lebih kecil untuk dia grow up bawa teknologi ni. Sebab teknologi ni sooner or later akan jadi keperluan dalam Malaysia, sebab konvensional ni satu harga, conventional method ni harga dia dah jadi tinggi, satu. Yang kedua, kita bergerak ke arah hijau kan. Kita cuba pergi kepada benda yang mana yang lebih menjimatkan, yang lebih sukar untuk mengawal standard kualiti yang dikeluarkan. Yang ni insya-Allah boleh. Sebab apa? Sebab dia punya SOP pun akan menjadi lebih jelas. Sekarang ni isu dalam industri, demand untuk membina bangunan kediaman sangat besar, dan menyedari peluang pasaran dekat situ, lahirlah ramai kontraktor yang mahu jadi kontraktor perumahan. Apa nasihat Wan kepada kontraktor-kontraktor baharu ini? Yang pertama, make sure anda bukan mengikut-ikut sebab nak tapping dalam pasaran. Betul, semua orang nak tapping dalam kek. Yang kita ada kek, semua orang nak ambil portion, bahagian masing-masing dalam kek. Tapi bukanlah anda masuk sebagai scammer. Yang ni yang paling penting. Niat asalnya bukan untuk scam. Bukan untuk ambil deposit customer dan duit tu joli. Bukan. Tujuan kita masuk dalam industri ni adalah, yang pertama, satu, kita nak cari makan yang halal. Yang kedua adalah kita nak selesaikan masalah klien kita yang tak ada tempat duduk. Yang ketiga adalah kita nak memartabatkan industri. Kita kena buat kerja dengan etika yang betul, metod yang betul, dengan ilmu yang betul. So nasihat saya yang pertama adalah betulkan niat. Yang ni paling penting. Kalau niat anda untuk jadi kontraktor ni sebab nak jadi jutawan, boleh. Tapi bukan dalam 2 projek yang pertama. Bukan. Dia tak akan berlaku dalam 2 projek yang pertama. Wan, if I can ask, macam mana kenal saya? Okey, saya kenal Puan Mahanum daripada penulisan di Facebook. Saya rasa dalam grup kontraktor. Saya tak pasti grup kontraktor mana. Ada komen. Tu habis itu saya tengok penulisan jawapan Puan Mahanum kepada lontaran soalan tu. Saya nampak kakak ni macam ada okey je, mari kita follow dia. So daripada kita follow dia tu, saya nampak penulisan nampak okey. Kita nampak Puan Mahanum ni memang banyaklah bagi influence kepada kami lah, especially in term of, kalau saya pinjam kata-kata PMX lah, tata kelola. Tata kelola pengurusan projek, especially. So daripada follow Puan Mahanum ni yang saya mula nampak kepentingan, especially SOP lah. SOP kerja sangat penting, dan sekarang macam kami tengah perbaiki. Time by time kita tengah perbaiki. Kita dah selesai perbaiki agreement part. Kita sekarang ni tengah perbaiki SOP pula, supaya kita, once kita SOP kita lengkap, baru kita akan expand satu lagi lebih besar, lebih yakin. Last things you want to say to our audience yang menonton ataupun mendengar podcast ini? Sebenarnya hubungan pelanggan dengan kontraktor lah, pada saya lah, kita sepatutnya dia kena jadi macam kawan. Sepatutnya bila macam kawan, kita akan dapat benda tu dengan lebih ada dia punya tolak ansur. Contoh, kita sebagai kontraktor, kita buat dengan bukan dasar duit semata-mata tau. Kita buat rumah untuk kawan kita. Kita nak kawan kita happy. Kadang-kadang ada benda yang kita akan bagi
nilai tambah yang tak melibatkan kita charge dia pun. Sama juga tuan rumah, jangan treat your contractor as a slave. Jangan. Bila kita jadi terlalu fasi ataupun kita menjadi terlalu bossy, nanti hubungan tu jadi tak cantik. Nanti akan ada benda yang akan disorok, akan ada benda yang tak puas hati. Kerja itu tidak diberikan dengan penuh hati. Dengan hati. Jadi sebab bila buat kerja ni dengan hati, bila buat dengan hati dia jadi cantik. Bila buat kerja dengan hati, dari hati ia datang. Betul. Kepada hati juga. Betul. Dia boleh terima. Kita sedang melalui fasa bangkit semula. Jadi kepada mungkin ada klien lama saya yang di luar sana yang mungkin kerjanya belum sempurna, yang masih kita tengah selesaikan, bersabar, insyaAllah. Beri tempoh, beri kami tempoh. Beri kami masa sama-sama untuk bangun kembali. Tengku Azwan daripada Ecotex Synergy, terima kasih kerana menyediakan studio yang cantik sebegini. Terima kasih kerana menerima kunjungan kami walaupun saat-saat terakhir. Sama-sama, dan terima kasih juga sebab kesudian Puan Mahanum dan pihak My Contractor untuk melawat site kami dan kita bersembang-sembang, bertemu ramah untuk mengenali dengan lebih baik dan macam mana kita boleh bekerjasama untuk kelestarian industri kita lah.